sekali yang saya cerita adalah macam mana boleh tercetusnya idea ni adalah daripada seorang Mak Saleh. Mak Saleh ni nama dia Michael. In fact dia bukan Islam pun. Dan dia kata dia travel dengan basikal ni, dia punya feeling dia sangat seronok. Lagi seronok waktu daripada dia kerja. Assalamualaikum Cik Ahmad. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syida? Sihat, Alhamdulillah. Cik Ahmad sihat ke? Sihat. Alhamdulillah sihat hari ni. Sangat gembira hari ni. Bila saya dapat tahu Syida kata nak invite saya untuk bedah buku ni, lagi bersemangat. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Syida. Okey, apa cerita hari ni Syida? Okey, sebenarnya Cik hari ni kita nak macam mana permulaan, macam mana boleh terfikir nak kayu basikal sampai ke Mekah tu, cerita yang kita tak tahu, yang tak ada dalam buku Salah Basikal ni. Dah. Okey, Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada siapa yang hadir pada hari ini. Okay, InsyaAllah kami tadi dah merancang untuk nak berkongsi bedah buku bersiri ni setiap hari. Betul Syida? Betul. Setiap hari untuk kita nak mengisi masa lapang anda setiap hari pada pukul 5 suku ataupun pukul 5 petang. Syida, 5 suku pukul 5 petang kita akan bersiaran, berkongsi, kita nak bedah buku Salah Basikal ni. Apakah hikmah-hikmah yang terkandung kat dalam buku ni, macam yang saya cerita tadi, macam dekat dalam video tadi. Sambil kita bedah tu, sambil kita main video. Best ke best? Kalau best cuma komen best. Okay, ni adalah kami punya komitmen lah untuk nak mengisi masa lapang anda, untuk nak travel kan. Sebab saya faham kita semua stuck dekat dalam bangunan dekat rumah. So kita tak tahu bila akan habis. Kalau kita tengok sejarah lah, kalau kita kaji sejarah kan, sejarah mungkin berulang dan sejarah pasti akan berulang. Kita tak nak berlaku yang sama macam Spanish flu pada zaman tahun bila lah saya lupa. Spanish flu ni dia makan masa selama 10 tahun baru virus tu terangkat. Okay, so bila saya fikir macam tu, boleh jadi benda tu akan berlaku benda yang sama selama 10 tahun. So kita kena ready untuk adapt dengan situasi ni, dan saya nak sampaikan pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jagalah diri. Okay, sebab COVID ni real. COVID is real. Dia bukan nak boleh buat main-main. Okay, kalau nak pergi ke office pakailah mask. Okay, kalau nak keluar tu pakai mask double, triple layer. Sila jaga diri, sila jaga keluarga anda, sebab itulah yang paling penting. Okay, saya sangat sedih sebenarnya kalau kita dengar orang terdekat kita yang meninggalkan kita kan. So sangat sedih lah. Kita tak nak benda tu berlaku kat keluarga kita, dan kita tak nak kita menjadi punca kepada semua perkara tu. So kita enjoy. Disebabkan enjoy ni lah kita nak kongsikan cerita daripada tadi yang kita mainkan video tu, bermula daripada Malaysia macam mana boleh tercetusnya idea ni. Sequence lah, maksudnya setiap hari satu bab yang kita akan ulas. Okay, satu hari satu bab kita akan ulas. Tapi sebelum tu saya nak ulas sedikit berkenaan dengan e-book dulu sebelum kita pergi ke buku Salah Basikal tu. Dalam buku ni, inilah yang ceritakan tentang 14 buah negara. Tadi kita dah main separuh jalan tadi. Sampai negara mana tadi Syida? Sampai negara China kalau tak silap. China. Sampai roti steering. Roti steering tu. Okay, so roti steering tu ada cerita dalam e-book ni lah. Bagi siapa yang belum dapatkan e-book ni, boleh dapatkan, ada nombor telefon dekat bawah tu. Dia cerita pasal roti steering ni. Roti steering ni, nampak muka pun boleh tutup tau. Boleh tutup dengan muka. So maksudnya besar roti tu, dan dia ada dekat China lah. Memang dia sedap makan waktu kita lapar. Waktu kita lapar semua jadi sedap. Okay, so berdasarkan kepada soalan Syida tadi, macam mana boleh tercetusnya idea tu, dia datang daripada, sebelum ni saya adalah seorang pengembara. Okay, kalau kita baca dalam buku Salah Basikal ni, tajuk yang pertama sekali adalah saya jumpa Michael tu. Okay, dan Michael ni adalah orang England tau. Ni saya nak kongsikan cerita ni pada siapa yang belum ada buku Salah Basikal. So ini adalah cerita The Untold Story untuk siapa yang belum dapat buku. Siapa yang dapat buku, terima kasih. Syarul Ishan baru sampai kemarin, dah sampai halaman ke-46. Tak apa, habiskan dulu buku tu, insyaAllah video baru akan keluar. Okay, so macam tu lah. Cerita yang pertama sekali yang saya cerita adalah macam mana boleh tercetusnya idea ni adalah daripada seorang Mak Saleh. Mak Saleh ni nama dia Michael. In fact dia bukan Islam pun. Dan dia kata dia travel dengan basikal ni, dia punya feeling dia sangat seronok. Lagi seronok waktu daripada dia kerja. Dan saya macam tanya-tanya lah, apa yang menyebabkan dia sangat seronok kan untuk travel kan. Dah lah tak ada duit, apa yang seronoknya? Dia tanya macam tu kan. Dan dia kata waktu dia kayu tu, seolah-olah macam ada satu kuasa yang bantu dia buat tengah jalan.
Okay? Waktu dia nak makan, ada yang kuasa yang bantu dia, dan waktu dia nak tidur, ada satu kuasa yang bantu dia. Dan masa tu saya ni duk fikir, Allah lah tu kan, kita orang Islam ni kita percayalah pada kuasa Allah kan. Dan kita pun faham Allah ni sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia bukan hanya beri rezeki kepada orang Islam je, orang bukan Islam pun Allah bagi rezeki juga kan. Itulah sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, memberikan rezeki kepada semua hamba-hambanya, walaupun makhluk yang berbeza kan, macam binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, semua dapat rezeki, semua Allah dah siapkan rezekinya. So daripada situlah saya terfikir, Mak Saleh ni dia ni bukan Islam, tapi dia punya tawakal tu power gila. Sangat power. Tawakal dia tu kalah saya yang orang Islam ni kan. Masa tu saya punya tawakal adalah cukup akhir bulan dapat gaji. Itu je level tawakal saya. Cukup bulan dapat gaji, cukup bulan dapat gaji, tak lebih daripada tu. Kalau tak dapat gaji maksudnya tak ada rezeki. Itu adalah mindset saya bila sebelum travel. Dan bila saya nampak, saya tanya dia, are you happy by doing this? Dan dia kata dia sangat gembira. In fact lagi gembira daripada waktu dia kerja dulu. Yang menyebabkan saya rasa, aku kena try ke. Aku kena try apa Mak Saleh ni cakap, Michael ni cakap. Dan dia kata happiness ni adalah satu perjalanan. Dia bukanlah destinasi. So kita kena gembira setiap hari. Dia kata kita kena gembira setiap hari. Bukanlah kita buat sesuatu tu susah hujung tu baru gembira. Tak. Dia kata bukan macam tu. Dia kata gembira dan seterusnya gembira. Itulah life. Enjoy your life. Kebanyakan waktu saya dulu, waktu bekerja dulu, okeylah aku nak capaikan satu kejayaan ni, tak apalah sekarang ni bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey. Tapi apa yang Mak Saleh ni cakap, dia berlawanan daripada peribahasa tu. Okay? Dia kata gembira sepanjang masa. Dan saya kata betul juga, idea dia tu bagus juga kan, kalau nak gembira sentiasa kan. So saya pun cuba kayuhan daripada Gombak sampailah ke Melaka. Okay, bila kayuh daripada Gombak sampai ke Melaka, yes, saya dapat rasa apa yang Mak Saleh ni rasa. Okay, kita dapat orang kata garap semua environment kat sekeliling kita ni dengan kayuhan. Kalau kita naik motor ataupun naik kereta, dia terlalu laju, kita tak sempat nak garap, kita tak sempat nak say hi, kita tak sempat nak singgah makan cendol kan. Untuk setiap tempat tu tak nampak batu-batu dekat tepi jalan tu, tak nampak binatang-binatang yang tengah melambai-lambai kan. So kalau jalan kaki terlalu perlahan pula. Naik basikal ni sedang-sedang, dia sangat best. Dan saya belajarlah dengan travel cara naik basikal ni, ada 3 benda yang best. Yang pertama adalah dia jimat dari segi minyak. Berapa banyak kejimatan dia tu Syida untuk naik basikal? Sangat jimat sebab tak pakai minyak. Masak je tak pakai minyak. Yes, 0% minyak, kecuali minyak masak lah kalau kita nak masak. Itu yang pertama, jimat dari segi minyak. Yang kedua adalah jimat dari segi tempat tidur kalau kita bawa kemah bersama-sama dengan basikal kita lah kan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah jimat dari segi makan kalau kita bawa stove sekali, kalau kita bawa barang alatan-alatan untuk memasak. So ada 3 perkara yang boleh jimat dan kita boleh explore dan kita boleh upgrade. Contoh memasak, kita boleh upgrade. Skill cari tempat tidur ataupun skill boleh tidur kat mana saja, itu ada satu upgrade. Ataupun skill macam mana nak tambah energi kayuh basikal, itu pun satu upgrade. Tu basikal ni dia sangat banyak hikmah dia lah kalau nak dibandingkan dengan travel cara yang berbeza. Sebab saya pernah travel macam-macam cara. Saya pernah travel dengan bas, saya pernah travel dengan motosikal, tak pernah lah. Bonceng pernah. Yes, bonceng pernah travel dengan motosikal. And then pernah naik flight, backpack. Pandangan saya the best part adalah naik basikal. Yes, of course dia penat. Tapi syarat kalau nak naik basikal, travel dengan basikal, dia kena ada banyak gila masa. Maksudnya sama ada kena ambil cuti panjang ataupun tak bekerja langsung ataupun dah pencen. Itu syarat kalau travel dengan basikal lah. Kalau backpack boleh short, orang kata cuti yang pendek. Ataupun kalau cara travel yang lain, kalau dengan kereta kenderaan pun tak perlu terlalu panjang macam naik basikal. Okey, tuan-tuan dan puan yang tonton ni boleh bagi soalan boleh bagi soalan. So kita nak sambung nanti video tu and then kita ulas lagi sekali. Siapa nak sambung video tadi? Cuba komen nak. Okey, kita sambung sikit video nanti kita ulas selepas video nanti. Okey, minta tolong hashtag Jiwa Kembara. Okey, bagi siapa yang belum claim lagi buku ni, boleh claim dekat WhatsApp. Ada tulis kat bawah tu 018 765 4603. Dan jangan lupa minta tolong share kepada sahabat-sahabat yang stuck juga sama macam kita dengan ucapan hashtag Jiwa Kembara. Baik. Okey, ada tak yang nak kita sambung mainkan video? Okey, bagi siapa yang belum join ataupun subscribe channel Ahmad Isa, boleh join dan share dan subscribe channel Ahmad Isa. Dekat situ ada semua sambungan. Okey, cuma dekat ini special dekat Facebook page Ustazah Basikal ni adalah kita nak gali lagi. Tu dia panggil kita menggali hikmah. Dah ada buku, ada video lagi kat YouTube.
YouTube, kita buat live lagi, kita gali lagi dalam. Siapa yang excited nak tahu, gali lebih dalam. Kita nak travel tu bukan hanya sekadar nak pergi tempat tu, tangkap gambar dan balik. Tak, kita nak gali dengan lebih dalam. Macam mana, macam yang tajuk hari ni adalah macam mana tercetusnya idea. Tadi saya ada baca soalan daripada sahabat kita. Okay, daripada Itasha. Okay, masa Adila sakit MS tu, Angah risau tak duduk kat puncak gunung? Penyakit tu kan antara hidup dan mati. Okay, secara jujurnya memang risaulah. Kita bawa anak orang. So kita memang bertanggungjawab. Dan memang saya dah berjanji dengan mak ayah dia untuk bertanggungjawab sepenuhnya sejak kita melafazkan, lafaz pernikahan. So kenalah bertanggungjawab. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. So memang masa tu tak ada siapa-siapa dah yang boleh bantu. Memang dah sampai waktu tu kan, kita boleh bayangkan kita dah pergi ke satu tempat lokasi, cuba tutup mata dan bayangkan pergi satu tempat lokasi yang kawasan pergunungan, yang tak ada orang, tak ada manusia. Siapa lagi kita nak minta tolong? Adakah kita nak minta tolong dekat pokok? Ataupun minta tolong dekat batu, kat gunung? Memang tak ada siapa-siapa yang kita boleh minta tolong kecuali Allah SWT. Okay, itu je harapan kami. Pergantungan tu memang totally 100% pada Allah SWT. Sebab waktu tu handphone pun dah tak function, handphone pun dah tak ada line. So kami percaya. Sebab apa kami percaya? Kita punya level kepercayaan tu dah tinggi. Sebab sejak mula lagi Allah dah bantu kami macam-macam. Sebab tu kami percaya yang sebenarnya Allah akan bantu, Allah tak akan tinggalkan kita. Okay? Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sama juga, Allah tak pernah tinggalkan kita. Cuma kadang-kadang kita ni tinggalkan Allah. Deep hari ni. Sangat deep. Tapi itulah realitinya. Allah tak pernah tinggalkan kita. Okay? Tapi adakah kita selalu tinggalkan dia? Kita tinggalkan Allah. Okey, terima kasih banyak. Ada lagi soalan? Ada lagi satu soalan daripada Asma Osman. Okey, boleh tak nak tahu apa makna BMI dekat nama tuan? BMI ni dia tak ada kena dengan jenama basikal. Dia tak ada kena dengan nama universiti ataupun berat badan. Okay, BMI ni adalah bin Muhammad Isa. Muhammad Isa nama ayah saya lah. Nama saya Ahmad. Nama ayah saya Muhammad Isa. So Ahmad bin Muhammad Isa. So sekarang ni untuk mengurangkan pertanyaan apakah itu BMI, saya tukarlah kepada Ahmad Isa. Okey, itulah sedikit sebanyak pertanyaan hari ni. Okey, so insyaAllah esok, okey, lepas balik Malaysia ada kontak tak dengan mereka yang kenal setiap negara? Alhamdulillah. Ada hikmah juga sebenarnya. Ada Facebook kan, ada media sosial ni, senang nak cari balik. Sebab kami meninggalkan jejak kepada mereka. Kami tinggalkan kad, kami punya name card dan kami punya Facebook. So mudah dia nak cari kami. Dan selalunya kami akan berjumpa dekat Facebook balik lah. Dan kami minta nombor telefon kat situ. Yes, majority ada kami kontak balik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sidang. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, kita dah berada di penghujung live kita hari ini. Sebenarnya live ni hari-hari. Kita nak buat hari-hari. Waktu yang sama, pukul 5, antara 5 atau 5 suku setiap petang. Jadi esok pun kita akan bersiaran lagi untuk live dan kita akan tengok episod kedua pula di dalam YouTube Ahmad Isa. Okey. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton, yang sudi meluangkan masa bersama-sama. Kepada sesiapa yang tak tebus lagi, ibu percuma 14 negara. 14 cerita. Siapa yang tak tebus lagi boleh WhatsApp di nombor 0187654603. Nanti kami akan respon secepat mungkin untuk dapatkan ibu percuma. Terima kasih kepada anda yang sudi meluangkan masa bersama-sama saya. Ada satu soalan daripada kita punya penonton, daripada Khadijah Afifah. Berapa lama ambil masa untuk study semua tu sebelum decide nak travel? Okay, sebenarnya saya plan dah lama sebelum berkahwin lagi, dan selepas berkahwin dengan Ustazah kami ambil masa selama setahun untuk study all the route sebelum kami mula bertolak. Okey, itu je. Okey, kita tutup. Jelas. Okey, ada soalan lagi simpan untuk esok. Sebab esok kita akan bersiaran. Esok masih ada. Oh, ada lagi. Yang terakhir. Okay, last. Okey, berapa harga basikal Tuan Ahmad? Basikal saya adalah basikal rojak daripada basikal lama. Kita pindahkan ke body yang baru dan saya boleh anggarkan total dalam RM1,000 lah. RM1,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas dia menjawab persoalannya. Okey, kita jumpa lagi pada esok hari. Bye-bye. Assalamualaikum. Sekian daripada saya, Syedah Kasim. Sebarkan positivity dan kasih sayang. #jiwa kembara. Terima kasih. Assalamualaikum.